Nisbah belajar bab haji, pandai lah. Tak payah pergilah 17 kali 17 siri. Untuk haji. Jangan nervous sekali lalu lah kalau ikut haji tu. Ada. Faham? Wahwa yang kata janganlah nusukan tu. Untuk lelaki saja tak mana? Lepas tu hukum tu adalah untuk lelaki atau perempuan saja. Kalau padan dengan bercukur tu sekali, dia untuk lelaki sajalah. Tapi kalau kata tak ada hukum bercukur, umum perempuan pun memang ada istilah dia bercukur dia sebut. Tapi maksudnya hilangkan 3 helai rambut. Itu maksud. Tak ada hukum cukur lah. Antara Ustaz Sya'al perempuan cukur bukan dia. Bukan dia. Bahkan cukur akan jadi apa? Dia seolah-olah tasyabuh birijal lah. Ada makruh, bahkan ada ulama katakan haram. Hak kepala. Itu bulu hidung tak boleh, bulu mata tak boleh. Janggut tak boleh, misai tak boleh. Rambut panjang tu. Dia mesti pangkal dia duduk dalam kepala. Tak syarat macam wuduk. Wuduk mesti kalau kata sapu rambut yang di atas sempadan kepala. Tapi kalau buat ni seingat saya tak ada syarat. Dia dah memada dengan mana-mana ada bulu daripada juzuk tu. Sama ada potong tocang ke ataupun ambil umbi atas betul-betul masih dalam area kepala ke, sah. Wa arkanul umrah salasa. Ada soalan tadi. Kalau nak sebut sikit lagi pun nak sebut tang sa'i tu lah. Pasal sa'i lah ni memang dia telah dibesarkan daripada rubah asal. Kalau nasihat untuk guru ulama-ulama kita di atas pembesaran yang dibuat tu, jangan tawaf pada tempat baru. Jangan tawaf, jangan sa'i pada tempat baru. Siapa? Pasal dia bukan tempat yang sepatutnya dipanggil mas'ah, tempat untuk melakukan ibadat sa'i tu. Jadi jangan pergi ke tempat hak luas, hak lebar di sebelah kanan daripada binaan untuk lalui Safa Marwah. Pasal itu istilahnya nanti takut dia bukan tempat laluan yang sunat kita, yang kita mesti lalu pada tempat laluan kita hajar tu. Jadi saya tengok yang tu bukan tempat laluan. Jadi tak sah untuk jadi masalah untuk jadi tempat sa'i. Siap. Laluan bertingkat. Jadi kalau faham bertingkat tu salah pasal masih istilahnya Allah SWT. Dan dalam kawasan mas'ah ya. Pasal darat dia tu adalah mas'ah. Tiang yang berdiri dia tu. Tapi kalau tiang berdiri tu tidak. Macam tu kan? Ya. Baik, selesai. Al-Qadha umrah pula, salah sah. Seluruh sikit, buat kepala sikit. Itu tanda yang ada tu mesti lepas lah. Jangan sebelum garisan dah patah balik kan. Itu yang saya tanya. Kalau selalunya ada garisan tu. Kalau tak ada garisan pun naik. Ada istilah naik. Sepatutnya memang kena naik kaki bukit tu sikit. Tapi tu lah ni dah sodok habis-habis, batu yang tinggal di tempat ketua dua tu. Nak sebut kata, jadi kalau ada bukit tu masih ada, memang kena naik bukit sikit pun, naik atas bukit Sopa. Sekarang dah ditarah. Tengok lah ukuran yang dia beri.
Kalau agak syak, ke depan kan sikit lagi. Itulah kaedah dia. Wa arkanul umrah salasa. Arkan umrah 3. Kama fi ba'di nusakh, seperti mana sebahagian pada salinan matan. Wa fi ba'diha arba'atu asya'. Ada arba'ah pula. Baik, mana dia tengok? Al-ihram wa tawaf wa sa'yu wa halqu. Awi taksiru. Halqu wa taksir. Halqu wa taksiru ni fi ahadi qaulain. Pada salah satu dua qaul. Asidku bi zamani taksiru fi ahadi qaulain. Wa huwa rajih. Jadi arkan umrah salasa, ihram, tawaf, sa'i, halqu wa taksir lah fi ahadi qaulain. Wa huwa ar-rajihu kama sabaqa qariban wa ila fala yakunu min arkanil umrah. Jadi wa huwa al-halqu aw taksir itu adalah pilihan takhir. Halqu aw taksir ada ar-rajih kama sabaqa qariban dalam bab haji tadi. Wa ila fala yakunu min arkanil umrah. Sekiranya tidak, maksudnya kalau tak hitungkan dia atas kaedah istibahatu mahzur saja, dia bukan rukun umrah. Itulah. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi atas kata 3 dia tak masukkan, atas kata 4 ihram, tawaf, sa'i, halqi, taksir. Halqi, taksir, tertib. Tertib dia sebut ni. Tawaf wa sa'yu, halqu aw taksir. 1, 2, 3. Tak pasti pula angka tu. Kerana pun kaedah dia sebut tu, tandulah adakah atas qaulain bi ahadil qaulain wa rajihu kama sabaq qariban, yang kata cukur dan bergunting itu dia adalah termasuk dalam rukun haji, rukun umrah, bukan dia benda mustakil. Untuk nama istibahatu mahzur. Cukup. Jadi umrah sebenarnya, satu umrah naik ke Batu Kebang sampai mikot, niat turun-turun naik bas apa untuk pergi ke Mekah, tawaf, sa'i, siap. Selesailah satu umrah. Untuk nak buat umrah lagi je. Keluar ke tanah halal. Lepas tu niat. Fardhi badi apa so, puasa mudah, kita nak fokus pada ni. Niat, lepas tu masuk balik, tawaf, sa'i, umrah cukup senang. Cukup senang pun boleh buat 3 kali sehari. Oh, 3 hari letih kat tu. Sehari tengok pinggan nak makan nasi tu. Tambah pula orang crowd sikit. Sedikit nasihat, nak pergi kalau pergi bulan Muharram. Muharram. Lepas tu kaedah Zulhijjah tu musim orang dah habis balik pada haji. Kosong. Hotel pun murah, package pun murah. Tapi tak adalah 1,000, tak ada yang duk berangan lah 1,000 buat apa tawaf sendiri. Tak faham surah. Wal wajibatul haji wa al-karam. Ada soal tu. Sa'i. Sa'i. Umrah. Macam mana tu? Macam mana ihram haji tu? Pakai kain sama Macam kita pergi umrah tu, dia pakai ihram, yang ihram pun pakai ihram tu. Okey. Terus pergi kita buat ni. Kalau kita tak nak pakai, tapi tak nak sampai, pakai keluar pergi mikat, niat kau masuk ni. Boleh? Sampai tu sampai mana pergi lu? Di Mekah lu? Sampai Mekah pergi duduk hotel tu sehari kan 3 orang kata. Lepas tu kita pergi yang mana dekat Tanah Im tu. Kita pergi niat Keluar tanah halal lu? Dari si kaifiat memang boleh. Macam mana pun tak afdal untuk kita masuk Mekah tanpa ada maksud apa-apa. Pasal kan bila keluar terbang apa,
Kalau nisbah kita nak masuk sana, mesti akan lalui sepadan-sepadan masuk tanah haram. Jadi dah lalu tu, takkan tak ada niat apa-apa. Dia dirugi sikit tu. Jadi dah pergi duduk Mekah tu, duduk hotel 3-4 hari. Lepas tu, baru keluar pergi ke tanah halal, keluar untuk pergi niat. Saya nak kata gini, boleh. Tapi macam tak baca kodik Oh itu. Tak baca kodik. Pasal kita tengok memang Masjid Haram masuk dia, kaedah kita ialah sebut dengan ibadat tu. Jadi nak sebut kata mesti wajib ke? Dia ialah ada afdaliyah tu. Afdalnya. Tak maulah duduk saja je buat apa, nak rehat dulu. Saya rehat lah. Engkau masuk tu jadi rugi. Sepatutnya boleh buat ibadat, tak ibadat. Itulah kot. Cukup habis rambut dia. Apa itu? Tersilap pasal pula. Cukup semua. Tak ada silap ah. Apa silap pula? Lalu ialah pisau atas kepala. Dia tak ada silap tu. Dia tak adalah sagi dalam ni. Kita cukup separuh dulu. Lepas tu belah kiri kanan pula. Lepas tu tinggal yang ketiganya pang tu buang-buang kat tengah. Yang tu. Pong sekali. Tu. Tak ada keadaan itu. Tak ada silap-silap tu, kata tak silap tu, kata silap. Dia taklah kena simpan dengan taruh 10 kali punya kepala dalam rambut. Pisaunya. Di Imran Musa lalu kami bisa cukup kan. Juga serupalah macam profesor-profesor kan, macam Dai Najib pun tak. Yang jenis sulah-sulah ni. Memang istilahnya lalu kan pisau. Walaupun dia ada rambut sebahagian tempat lain, tapi situ dia tak ada rambut, dia lalu. Tidaklah, kalau ada lah. Ni kira cerita botak-botak terus ni. Jenis rambut sebelah tak ada ni. Lalu kan pisau cukup. Kalau ada, kena potong dulu rambut. Kita tak berpindah kepada bab tu, kita tak berpindah kepada masalah lalu kan saja. Sedangkan rambut di kepala masih ada pada dia. Mesti buat tu dulu, kalau tak sah kan. Itu tak sah tu. Pasal dia tak boleh palingkan daripada benda lain, meninggalkan cukur, melainkan dah tak ada benda nak cukur. Takkan nak cukur bulu roma kaki. Sebut tu lah, takkan nak cukur bulu kenin. Itulah. Dia mesti cukur kepala. Halqur ra'si. Ada soalan timbul baru-baru ni. Di Kuala Lumpur berkaitan dengan transgender. Katakan dia ni dah bertaubat. Pergi umrah. Pakai ihram. Tersembul bahagian dada. Bahaya juga kalau kita ni. Yang dah bertaubat ni lah. Yang taubat ni. Biar orang lelaki buat, ramai yang tersembul. Pasal dia memang lelaki lah. Tak ada masalah itu. Kalau ikut fake lah kan. Tapi dia punya tersembul tu lain macam dia. Betul kan? Kalau dengan mana? Macam tahu je kan. Kita kaedah dia dalam fake. Selagi orang tu lelaki, walaupun rupa macam perempuan, dia lelaki lah. Cuma kalau ada istilah lelaki tu dia amrut, sebenarnya tampan, tengok macam perempuan, ada juga dari sisi hukum memandang dia adalah haram, tetap haram. Tapi dia tu lelaki adalah lelaki. Walaupun kelakian dia tu ada organ-organ yang macam perempuan, lelaki lah. Ataupun itulah jadi kes-kes macam tu, dia sutik. Ada yang masih macam perempuan lagi, sedangkan dia dah bagus, baiknya kena briefing, tobat. Itu yang sembul-sembul tu macam mana? Ya, tak apa, pasal dia memang lelaki. Walaupun ditukar, dia buang, repair baru yang dah dibuang tu, jadi macam perempuan betul, masih lelaki, dia tak jadi perempuan. Kalau perempuan pun ambil alat sambung, jadi lelaki, masih perempuan, tak jadi lelaki. Pasal kaedah fik atau bahas kita dalam tengok dalam kitab-kitab ni, orang lelaki dia tak jadi perempuan, perempuan tak jadi lelaki. Kalau ada tu yang muskil, yang orang muskil lah, yang istilah ada dua alat. Itu saja yang
nanti ada keberangkatan lelaki atau perempuan. Tapi sebelum zahir, sebelum wadih, dia adalah perempuan dari segi aurat. Dan kalau nisbah pusaka pun nisbah apa, bagi habuang perempuan. Aurat perempuan, sebenarnya perempuan. Pasal perempuan dia dah yakin, lelaki itu yang muskil. Jadi yakinnya perempuan dulu. Ternyata lelaki. Buat macam mana? Hukum lelaki. Hukum lelaki lah. Jadi asal nak sebut orang macam tu saja yang ada dua alat macam tu saja yang ada macam tu. Kalau yang duk kata transgender tu, dia bukan khunsa muskil, dia lah pondan lah. Dia pun yang lelaki, cuma suara halus sikit, lembek lah sikit, lembut. Jadi dengan sebab tu lah dia nak tukar kan tu. Mana boleh tukar? Lelaki lah lelaki. Walaupun suara perangai lembut apa, lelaki lah lelaki. Lelaki lah lelaki. Dia minat perempuan, tu kepala otak dia kena siap betul tu. Sepatutnya ada undang-undang ataupun tempat-tempat pemulihan orang-orang masalah macam ni. Seorang macam ni antara orang bermasalah dalam Malaysia. Bukan saja Malaysia, beberapa negara pun. Tempat masalah ni selain pada hak memang ahli maksiat lelaki perempuan tu lah. Tapi antara sebab-sebab punca maksiat, hak orang macam ni. Patutnya dia istimewa tu. Tapi kacau dia pula. Tambah pula yang ada dua alat tu lagi istimewa kan. Macam mana pun yang setiap orang kena bagi tambah Islam pula. Patutnya bagi ilmu, bagi akidah betul, bagi amalan betul lah. Tapi dah tak dibuat itu, sekolah kebangsaan je. Itu yang ditegur. Bofi sikit tu, sekolah kebangsaan. Boleh kot? Ada lain? Masalah yang bahas tentang unsur muskilnya. Yang mana? Bahas ni. Ya. Kalau memang dah lelaki, tapi lembut, lelaki lah. Bukan boleh tukar-tukar. Tak boleh. Sekalipun berjaya pembedahan tukar-tukar tu, elok comel lah tu. Macam mana? Lelaki. IC pun tak boleh tukar. Dari segi hukum pakai tudung haram. Pasal apa? Dia lelaki. Kalau yang perempuan pun tukar. Ada alat. Dia perempuan walaupun ada alat. Jadi cerita ni yang ni yang transgender ni kan. Kalau yang dua alat tu tak panggil transgender. Tu bukan tukar alat. Tu memang ada dua alat. Betul kot? Yang ada dua alat. Selama saya hidup tak saya tengok lagi lah. Itulah. Nak tahu ni tanya Tok Bidan lah. Tak tahu selama saya hidup tak pernah. Saya tak pula rajin tanya Tok Bidan. Tapi nak sebut kalau benda tu ada, biasanya Tok Bidan akan cerita selalunya. Pasal memang nampak je lah tentang dua tu. Apa saya nak sebut ialah tentang pondan tu, yang tu pun memang sangat jelas. Tapi dia lelaki. Perangai cakap dengan bahasa dengan lembut, itu je yang perempuannya. Apa saya nak sebut ialah kalau ada benda tu memang dah masyhur, Tok Bidan makan sebut. Tambah orang dulu-dulu kan, memang orang bidan-bidan kampung je. Apa nak sebut ni. Jadi bila tak pernah sebut tu maksudnya memang tak ramai lah. Tu lah. Kalau ada pun yang pondan tu bukan dua alat, dia bukan khusam muskil. Dia wadih lelaki, cuma ada lembut sikit. Sebab tu gaduh nak jadi perempuan. Ataupun dia perempuan tapi macam tomboy. Gaduh nak jadi jantan. Pakai seluar panjat pokok, tapi kalau tengok alat perempuan lah. Gedi-gedi sikit tu menyebabkan macam jantan. Perempuan lah. Jadi kalau pakai pakaian lelaki haram lah. Itu lah. Pasal dia perempuan ialah perempuan. Itu. Oh, dia kaedah dia bila itlak kitab macam ni. Bagus soalan tu. Yang ditanya ialah ihram, niat yang ni sebut al-ihram je. Dia dah istilah kita ngaji haji ni bukan bab pertama ngaji bab ibadat. Jawab gitulah. Dah ihram kena niat. Mestilah. Jadi masuk ihram itu bukan pakai ihram. Niatul ihram. Jadi ala takdiril mudhaf. Tapi tak dapat tidak bila niat ihram mesti pakai ihram lah.
Kau tak pakai apa? Oh, saya izin lah bayar dam. Pasal pakai benda-benda yang terlarang. Habis itu apa? Jadi sebut ihram, faham tu pakai ihram tu ke? Jadi rukun. Bukan ihram tu, tapi ialah niyatul ihram. Yang wajib niat ihram. Jadi pakai pakaian tu, yang tu kena jaga adalah wajibatul ihram, kewajiban. Benda yang muharramat ihram kan. Jadi kalau dia tak pakai apa yang sepatutnya dia pakai, nanti hukum dia buat benda haram dalam ihram. Dalam keadaan kita niat berihram tu. Okey. Ada lagi? Tak ada lah sini, nak suruh tangguh tu. Ya. Dia kalau ikut taklah syarat semua. Pasal kurang-kurangnya istilah dengan kadar 1/3 ataupun ubun-ubun. Tapi kenakan semua lagi cantik. Pasal memang sunat kaedah kita meratakan sapuan ke seluruh kepala. Dengan kita Syafi'i kefiatnya ibu jari sini. Betul? Ni letak ni lalu kan. Betul tak? Kaedah kita Syafi'i macam itulah. Hanafi asalnya dia tak guna kaedah ni. Dia celok dia. Saya kata tanya berkali kapek lah. Masuk orang kedai, nak apa? Mau apa je? Mau perabot kan? Mau tunjuk cara wudu. Mau apa? Kita mau discuss sikit. Kita selalu mazhab Syafi'i, selalu mazhab apa? Mazhab Syafi'i kah? Saya tak ada mazhab, saya mazhab Quran dan hadis. Lagi itu satunya. Ya. Nilai sikit. Lain. Boleh faham saya cakap pun. Okey, siap. Awak ni senang, faham. Okey, tak payah cerita panjang. Okay. Dia tangguh dulu. Wajibatul haji. Lihat Ustaz, ada tak ada lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah rabbil alamin.